Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa wahlul 'uqdatam min arsinatina yafqahu aqwalana. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah dikala kita dalam keadaan yang sangat-sangat gelombang pandemik yang sangat dahsyat ini. Jadi kita perlulah sangat-sangat berdoa banyak-banyak kepada Allah kerana supaya kita dapat elak daripada wabak yang melanda kita punya negara sekarang dan seluruh dunia. Jadi ini merupakan peringatan daripada Allah SWT. Jadi kita perlulah menambah amalan kita supaya kita ni tergolong di kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah, supaya kita dapat elak daripada kemurkaannya. Jadi ini merupakan tanda-tanda akhir zaman. Ini merupakan tanda-tanda bahawa dunia sudah tenat. Yang mana pada perakhirannya bumi ni, elektronik semua dah tak boleh pakai dah. Elektronik, apa benda lagi? Kita punya teknologi yang sekarang ni semua tak boleh pakai dah. Kalau kita nampak dia, kalau keadaan sekarang ni, pandemik ni, kita dah nampak keadaan bumi ni seumpama dah ekonomi makin turun, makin jatuh, kita nampak kan. Kita nampak bumi ni, dunia ni dah semakin makin lama, negara semua makin jatuh, ekonomi, bisnes semua jatuh dan sebagainya. Kita dah nampak bumi ni dah terumbang-ambing dalam keadaan sekarang. Ada yang tak ada duit nak cari makan dan sebagainya. Jadi ini merupakan sedikit demi sedikit ekonomi dunia ini makin lama makin jatuh. Dan memang disebutkan akhir zaman lagi, pada zaman Imam Mahdi akan muncul, bumi ni kita akan kembali seperti dulu. Yang mana kita hidup seperti orang dahulu kala, kerana teknologi dah tak ada pakai dah, tak dipakai dah pada zaman. Terima kasih join Masyitah, terima kasih Izzah, Soleha dan ibunda tercinta. Baik, minta stay dalam live ni. Malam ni juga saya ada buat tadarus juzuk ke-7. Kita akan buat tadarus ya. Masyitah Zaim, kita akan buat tadarus setiap hari. Maksudnya saya dah buat live 3 kali. 3 kali sehari, insyaAllah. Cuma yang lepas maghrib ni mungkin macam-macam hal kadang-kadang. Jadi tak menentulah. Jadi kita akan buat live setiap pada pukul 10 malam ni. Kita akan ada live tadarus. Dan pukul 7 pagi esok, insyaAllah. Kita akan konsisten buat benda ni. Kita target sehari sejuzuk. Maksudnya sebulan insyaAllah khatamlah 30 juz. Kita menggunakan Al-Quran Waqaf Ibtidak ni. Waqaf Ibtidak. Kita tahu macam mana kaedah mana nak berhenti, mana nak sambung. Jadi siapa yang dah beli boleh buka Al-Quran ni, kita belajar sama-sama. Tadarus, kita tahu mana satu nak waqaf, mana satu nak ibtidak. Di samping tu anda share kepada kenalan-kenalan anda supaya mereka dapat belajar sama-sama menggunakan Al-Quran ni. Dan anda pelawa mereka untuk menggunakan Al-Quran ini, belajar sama-sama dalam live kita, supaya kita dapat bantu ramai orang mengaji dalam keadaan pandemik ni, dalam keadaan kita PKPB ni. Kita dah PKPB dah Isnin ni sampai sebulan Disember. Jadi apa yang nak buat kat rumah? Apa yang nak buat kat rumah? Jadi kita mengaji lah. Kita ni nak banyak berdoa, kita kena banyak kita nak bersyukur kepada Allah, kita kena bersolat, kita kena dekatkan diri kepadanya, berzikir, membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran ni merupakan kesyukuran kita kepada Allah juga. Jadi sangat penting kita memperbaiki bacaan kita dalam keadaan masa lapang kita duduk di rumah ni. Sangat penting kita di samping Al-Quran ini menemani kita pada kematian kita kelak. Siapa tahu, siapa dapat jangka pandemik COVID ni sangat-sangat dah tak boleh terkawal lah. So, Menteri Agama pun kena COVID juga. Yang Menteri apa nama tu, Dr. Nur Hisham pun dia kata dia dah macam dah putus asa. Dia tak putus asa. Dia cakap corona virus ni dah terlepas. Dah ada dalam komuniti kita dah. So janganlah keluar kalau
tak ada hal-hal penting, duduklah dalam rumah kalau tak ada hal penting. Jadi amat penting kita menelaah Al-Quran di waktu pandemik ni. Kita nak berhati-hati dengan wabak ni. Kita perlu banyak membaca Al-Quran. Kita perlu tabahkan rohani kita, kerana di akhirat kelak, bukan di akhirat, diri kita nak hari kiamat ni, nak dekat Dajjal keluar ni, Nabi pun dah sebut dalam hadis, ikatlah anak isteri kamu di tiang ketika Dajjal keluar. Sebab apa? Sebab Dajjal ni fitnah dia kuat. Pada waktu itu rohani paling penting, tuan-tuan, tuan-puan, perempuan je semua. Jadi rohani paling penting pada akhir zaman kelak. Pada zaman Dajjal keluar, rohani kita ni paling penting. Macam mana nak kuatkan rohani kita ni? Kita perlu isi, kita perlu beri makan dia dengan zikir. Kita perlu beri makan dia dengan membaca Al-Quran, solat, tiang agama. Semua tu kita perlu kukuhkan. Kerana pada akhirat, pada akhir zaman kelak, pada Dajjal keluar, waktu Dajjal keluar akan berlakunya kemarau, yang mana tak akan ada makanan, minuman, semua tak akan ada dah. Yang ada apa? Tak ada apa dah. Yang bawa makanan, minuman hanya Dajjal sahaja. Jadi anda akan kelaparan selama berbulan-bulan. Jadi Dajjal akan datang bawa makanan. Nak tak makanan? Anda mesti nak sebab dah lapar. Jadi pengikut aku. Nak ke? Jadi pengikut dia. Dalam keadaan kita lapar dan dahaga, kita nak air, dia turunkan hujan. Kita nak makanan, dia hidupkan kambing yang dah mati. Dia nak air goreng, dia buat. Dia boleh, Allah bagi kelebihan dekat dia. Jadi itulah kelebihan Dajjal ni. Sangat-sangat besar dia punya fitnah ni. Kamu nak hidupkan orang yang mati, dia pun dia boleh hidupkan. Jadi apa kekuatan kita nak elak daripada fitnah dia ni, ataupun tertipu dengan muslihat dia, daripada jadi pengikut dia, kita perlu isi kita punya hati ni dengan rohani, kekuatan rohani, makanan rohani. Iaitu bila Dajjal mengajak kita tolak, kita kata aku ada makanan aku sendiri. Apa makanan kita dekat akhir zaman? Makanan kita ialah zikir kepada Allah. Tetapi kita tak kuat, kita takkan boleh mengatakan begitu kalau di dalam diri kita ni tiada Al-Quran dalam diri. Dia tak boleh membaca pun Al-Quran. Jadi itu sangat-sangat perlu untuk kita memperbaiki bacaan kita. Baik, hari ni kita masuk surah Al-Qadr. Al-Qadr ni maksudnya apa, tuan-tuan? Al-Qadr ni maksudnya malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Mungkin semua dah sedia maklum tentang malam Al-Qadr ni. Jadi mari kita bersama-sama kita menelaah surah-surah ini. Terima kasih kepada yang baru join. Tak ada keluar nama pula ya. Okey. Jadi kita menceritakan tentang keadaan sekarang ni, perlu untuk kita mengisi kita punya rohani ni untuk menguatkan kita punya rohani ni, kerana dalam keadaan sekarang ni dah nampak tanda-tanda kiamat semakin dekat, antaranya pandemik ini, yang mana kita dah nampak ekonomi makin lama makin turun. Ekonomi inilah dia makin menurun dan akan kembali kepada zaman dulu. Jadi baik, mari kita masuk ke dalam surah Al-Qadr. Bagi yang dah beli Al-Quran ini boleh buka. Bagi yang tak beli boleh buka Al-Quran yang seumpama ini, yang ada warna, banyak Al-Quran berwarna. Jika tak ada juga boleh tengok dalam live saja. Okey, boleh ya. Rumah saya sorry. Hari ni saya buat live kat rumah je sebabnya ialah nak PKPB dah. Tak boleh keluar rumah kalau tak ada hal penting. Tak jelas ya. Hari tu saya pergi masjid, ada polis. Seram lah tengok polis, so saya duduk buat live kat rumah je lah. Nampak tak? Jelas tak? Jelas tak? Okey. Okey, baik, yang ada, bagi yang ada Al-Quran boleh buka untuk kita baca sama-sama. Bagi yang malas buka Al-Quran pun boleh tengok sambil baring. Tengok je dalam live ni ya. Ini namanya kelas mengaji percuma. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita baca Al-Fatihah dulu. Sebagai pembuka segala apa pun yang kita nak buat mesti mula dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada kesilapan sedikit ya. Sepatutnya tak ada syaddah, dia ada terpupuh. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wama, sorry ya. Sekali lagi ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Baik, itu merupakan bacaan surah Al-Qadr. Baik, kita kaji dia punya tajwid pula. Apa dia punya, sebab apa kita baca macam tu, kenapa perlu baca macam tu. Baik, kita masuk ayat yang pertama. Okey, kita tengok. Yang pertama, inna. Okey, saya dah sebut. Inna, nun yang bertanda syaddah atau nun yang kita tekankan merupakan nun yang bertanda syaddah atau mi yang bertanda syaddah merupakan wajib dengung, wajibul ghunnah. Jadi kita dah tandakan syaddah yang berwarna merah ini dia tak sama dengan warna syaddah yang lain. Kita tengok syaddah yang lain, dia tak berwarna macam ni. Tengok ni, syaddah ni tak warna macam ni. Kita buat syaddah yang berwarna merah hanyalah nun dan mim sahaja. Nun dan mim sahaja yang kita buat syaddah dia warna merah. Jadi Al-Quran ini dia dah jelaskan jika nun yang syaddah warna merah merupakan wajibul ghunnah. Wajibul ghunnah. Wajib dengung. Syaddah yang lain tiada dengung seperti tanazzalu. Di sini syaddah ni tiada dengung, so kita warna hitam. Yang kita warna merah atau hijau merupakan dengung. Perbezaannya, jika tanwin atau nun mati berwarna merah merupakan idgham. Tanwin dan nun mati berwarna hijau merupakan ikhfa. Izhar kita berwarna hitam seperti biasa ya. Jadi ini merupakan wajibul ghunnah. Kita tengok yang kedua, ada tanda cacing. Saya dah sebut sebelum ni, jika bertanda cacing, ada je tanda cacing automatik, ada dua hukum di situ, sama ada mad wajib atau mad jaiz. Mad wajib merupakan pertemuan cacing tanda panjang tu dengan hamzah di dalam satu kalimat. Tetapi jika bertemu di dua kalimat, maka ia merupakan mad jaiz. Boleh. Jadi kita tengok dekat sini, tanda cacing ni bertemu dengan hamzah di dalam satu atau dua kalimat. Kita tengok, kita nampak dah terang-terang. Inna merupakan satu kalimat, anzalnahu merupakan satu kalimat. Jadi ini merupakan pertemuan di dalam dua kalimat. Jadi hukumnya mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Boleh. Anzalnahu, di sini ada satu nun yang berwarna hijau. So kita dah jelaskan sebelum ni, nun yang bertanda hijau merupakan ikhfa. Ikhfa. Boleh. Jika nun ni warna merah, baru idgham. Idgham ni nun tu langsung kita tak sebut bunyi dia. Seumpama nun tu dah tak wujud. Boleh ya. Jadi nun yang warna hijau merupakan ikhfa. Nun tu masih ada tetapi kita sembunyikan ya. Inna anzalnahu. Di sini ada dua harakat alif kecil mad asli. Fi lailatul qadr. Okey, di sini ada ya mati. Saya dah sebut jika waw mati atau ya mati, yang mana sebelumnya baris atas merupakan mad lin
ataupun huruf lembut. Kita sebut dia mad lin. Lailatul Qadr. Di sini ada satu huruf alif wasal yang kita abaikan. Jadi ini merupakan alif lam qamariyah. Qadr. Jadi kita dah nampak dal di sini ada bunyi lantunan di sini. Lantunan tersebut merupakan qalqalah. Qalqalah terbahagi kepada 3, iaitu qalqalah sughra, qalqalah kubra dan qalqalah akbar. Macam mana nak tahu? Senang sahaja. Jika qalqalah berada di tengah-tengah, maka sughra. Jika berada di akhir dan asalnya hidup, tetapi bila diwakafkan maka dia dimati dan dibunyi lantun, maka merupakan qalqalah kubra. Jika huruf tersebut qaf ta ba jim dal yang berada di akhir bertanda syaddah dan diwakafkan, maka dia punya lantunan dia lagi tebal dan dia merupakan qalqalah akbar. Terima kasih kepada yang join. Okey. Jadi di sini merupakan qalqalah sughra, ya, kecil. Qadr. Baik. Kita masuk ayat kedua. Wa ma, di sini juga ada tanda cacing. Jadi saya dah sebut tanda cacing automatik sama ada mad jaiz atau mad wajib. Jadi di sini kita nampak dia bertemu dalam 2 kalimat, so dia sama seperti ini, mad jaiz munfasil. Adraka, di sini ada satu hukum qalqalah, iaitu qalqalah sughra. Di sini ada satu huruf yang kita abaikan, iaitu ya. Kita pakai alif sahaja. Alif ini menggantikan ya bawah ni, 2 harakat sahaja sebutan di sini, ya. Jadi adraka 2 harakat. Malailatul, di sini juga ada hukum huruf yang lembut yang kita sebutnya mad lin. Mad lin. Lai, kalau dalam istilah haraki dia punya orang panggil apa tu? Apa nama tu? Lantun. Papan lantun macam itulah. Sebab kita lantun dia lai. Dalam kaedah haraki kita buat macam ni, V. Lantun. Lai. Macam tu, Malailatul Qadr. Di sini juga ada satu alif lam qamariyah dan di sini ada dal yang qalqalah sughra seperti ini. Kita masuk ayat ketiga. Jadi ayat ketiga, Lailatul, di sini ada satu hukum yang namanya mad lin seperti ini dan ini. Kerana ya mati yang mana sebelumnya merupakan baris atas, merupakan apa nama tu? Mad lin, ya. Okey, Lailatul Qadr. Di sini ada alif lam qamariyah. Senang je nak tahu, qamariyah dia ada syaddah, syamsiah dia ada syaddah di sini. Qadri, di sini ada satu qalqalah sughra. Qadri khairum. Di sini ada tanwin. Saya dah sebut, jika tanwin berwarna hijau merupakan ikhfa. Tetapi ini tanwin berwarna merah. Jadi merah merupakan idgham. Idgham pun saya dah terangkan sebelum ni. Idgham ada 2, tuan-tuan. Puan-puan. Okey. Idgham ada 2, iaitu bersama dengung dan tak ada dengung. Jadi kita nak tahu jika tanwin yang berjumpa lam atau ra itu sahaja yang tak ada dengung. Selain daripada itu semua dengung, ya. Jadi tanwin yang berwarna hijau dan merah automatik dengung, kecuali jika tanwin yang berwarna merah bertemu lam atau ra, itu sahaja tak ada dengung. Boleh, ya, tuan-tuan. Jadi kat sini tanwin yang ada dengung. Khairum. Jadi tanwin ni merupakan nun mati. Jadi bila dinamakan idgham, nun mati tu seumpama tak ada, tuan-puan. Nun mati tu dah dimasukkan ke dalam mim. Sebab tu kita sebutan dia dengung dia langsung tiada sebutan huruf nun. Khairum min. Okey, di sini kita tak warnakan izhar. Ini merupakan hukum izhar, nun mati yang mana jelas bunyi nun mati tersebut. So kita tak warnakan apa-apa pun kerana tiada dengung. Nun ini tak disorokkan seperti ini. Ini nun mati ni habis disorok dalam mim. Ini jelas min. Jadi hukum di izhar, ya. Min alfi syahr. Alfi syahr. Di sini tiada hukum syahr. Di sini juga tiada hukum. Termasuk ayat keempat. Tanazzalul malaikatu. Tanazzal, di sini ada satu huruf yang kita tekankan. Mala, alif lam qamariyah. Mala, di sini ada tanda cacing. Jadi saya sebut jika tanda cacing ada dua hukum di situ, mad jaiz atau mad wajib. Beza dia, mad jaiz
dua kalimat, mat wajib dalam satu kalimat. So kita teka, ini mat jaiz ke mat wajib? Kita tengok dalam satu kalimat atau dua kalimat. Malaikat merupakan satu perkataan, satu kalimat. Kita nampak cacing ni atau tanda panjang ni bertemu dengan hamzah di dalam perkataan malaikat satu saja. Jadi merupakan mat wajib muttasil, ya. Malaikatu warruhu fiha. Warruhu, di sini ada huruf yang kita tekankan dan ada harakat di sini. Fiha, ya harakat dan alif harakat. Biizni rabbihim. Jadi zal ni kita sebutan zal bukan zai. Dia bukan z. Sebutan dia ialah kita keluarkan lidah kita seumpama nak gigit lidah. Tapi tak gigit. Kita sebut z dalam keadaan lidah kita gigit, ya. Biizni rabbihim. Di sini ada huruf yang kita tekankan. Ba, him. Okey, di sini ada mim yang berwarna merah. Saya dah ceritakan, jika mim yang berwarna merah atau nun yang berwarna merah atau mim yang tanwin berwarna merah atau tanwin berwarna hijau. Apa benda saya terang ni. Sekali lagi. Jika mim atau nun yang berwarna merah atau tanwin yang berwarna merah atau hijau. Merah merupakan idgham, nun hijau merupakan ikhfa. Jadi kita lihat kat sini mim ni berwarna merah, jadi merupakan idgham. Idgham ada dengar ke tak ada? Ada, kerana dia bertemu dengan mim. Okey, kita tengok kat sini ada nun berwarna hijau, ini baru ikhfa. Ini idgham. Rabbihim, apa hukum ni? Idgham mislain. Sebab apa? Mim bertemu mim. Mislain maksud serupa. Mim dimasukkan ke dalam mim. Jadi umpama kita sebut satu mim sahaja. Okey, ini ada nun yang berwarna hijau. Ini merupakan ikhfa, sembunyi saja. Min kulli amr. Jadi nun ini kita tak masukkan dalam ni, cuma kita sorok saja bunyinya. Di sini juga ada tanwin berwarna hijau. Kenapa dia ada warna hijau? Kerana jika saya sambungkan ke ayat yang kelima, terjadilah hukum ikhfa. Amrin salamun, contoh. Okey, baik. Jadi kita baca ayat terakhir, salamun. Jadi ini merupakan tanwin izhar. Tanwin, orang haraki panggil waw berhelmet. Macam itulah. Kita tengoklah waw ni ada helmet. Jadi tanwin yang macam ni merupakan izhar. Izhar. Kita tak warnakan kerana dia jelas. Sama seperti keadaan nun mati ni. Dia jelas sebutannya, ya. Jadi ini merupakan izhar. Sini juga ada mat asli, harakat, dua harakat. Salamun hiya hatta. Di sini ada ta yang kita tekankan. Di sini juga ada harakat. Matla'il fajr. Di sini ada qalqalah sughra. Iaitu ta ini berada di tengah. Matla'il fajr. Di sini ada alif lam qamariyah. Fajr. Di sini juga ada qalqalah sughra. Jadi dekat surah Al-Qadr ni banyak qalqalah sughra. Kalau ada pelajar yang melihat live ni, kalau ada exam nak cari qalqalah sughra, boleh cari dalam dalam surah Al-Qadr. Jadi itulah penceritaan tentang surah Al-Qadr. Penceritaan, belum lagi penceritaannya. Okey, itu merupakan tajwid, yang mana apa benda yang kita perlu tahu dalam surah Al-Qadr ini, iaitu mana yang perlu apa benda yang kita perlu dengung yang kita lebih dengung yang lebih kita bunyi dengungkan dengan dengung yang kita sembunyikan. Jadi merah saya dah cerita, dia merupakan idgham, hijau merupakan ikhfa. Jadi mari kita masuk di dalam penerangan serba sedikit. Saya bukanlah ahli tafsir, tuan-tuan, tapi saya cuma nak anda faham apa benda yang anda baca tentang surah-surah lazim ni. Surah-surah lazim ni sangat-sangat penting terhadap pemahaman sangat-sangat penting dalam pembacaan kita dalam surah-surah. Jadi kalau anda baca dalam solat dan anda baca dalam sebagai tadarus dan sebagainya, anda akan membaca dengan baik kerana anda faham apa benda yang anda baca. Dan anda mungkin akan hayati apa benda yang anda baca bila anda faham. Jadi surah Al-Qadr menceritakan malam Lailatul Qadr. Pernah dengar malam Lailatul Qadr? Malam Lailatul Qadr merupakan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Yang mana ada di dalam bulan yang khas sahaja. Bulan satu bulan ni yang dinamakan bulan Ramadan.
bulan yang diturunkan setahun sekali, bulan yang paling barakah, bulan yang paling dilipat gandakan. Jika kita buat pahala, dilipat gandakan pahala. Jika dibuat dosa, dilipat gandakan dosa. Mana yang anda nak, lipat ganda pahala ke lipat ganda dosa? Jadi sebab itu di dalam bulan Ramadan, semua orang buat baik, semua orang merebut-rebut nak buat amalan sedekah, semua orang menjaga perkataan dia, kita nampak kan. Sebab semua orang berebut membuat amalan baik. Cuma dia bila masuk bulan lain, orang dah tak istiqamah. Itu keburukan. Jadi pada waktu pandemik, dalam keadaan sekarang ni, sangat-sangat penting kita istiqamah dalam membaca Al-Quran, istiqamah dalam tadarus Al-Quran. Apa je anda nak buat waktu tidak bersekolah atau tidak belajar, kerana institusi pendidikan semuanya tutup. Jadi apa benda yang anda nak buat di rumah, anda bukalah Al-Quran dan mengaji setiap 7 pagi dan 10 malam. Boleh tengok dalam live saya setiap 7 pagi dan 10 malam. Isi masa anda untuk membaca Al-Quran sehari sejuzuk. Boleh. Kalau saya boleh, kenapa anda tak boleh? Kita sama-sama pertingkatkan bacaan. Saya pun bukanlah baik sangat bacaan saya, cuma saya cuba nak pertingkatkan diri saya, dan samping itu saya nak beri manfaat kepada anda semua. Dan anda pun perlu memberi manfaat kepada orang lain dengan cara share kepada ramai orang. Kalau tak nak share pun tak apa, anda duduk dengar. Kalau tak nak dengar pun tak apa juga, terpulang kepada diri anda. Sama anda nak baca sendiri ataupun tak nak baca pun tak apa, terpulang kepada diri sendiri. Tetapi anda kena ingat, sekarang ni kita dah berada di akhir zaman, kita dah berada di kemuncak fasa. Kalau kita tengok dalam hadis Nabi, kita punya zaman merupakan fasa keempat. Nabi dah cerita, umat aku melalui 5 zaman, 5 fasa. Yang pertama fasa aku, fasa kenabian, fasa zaman aku ada. Fasa kedua lepas Nabi wafat, fasa Khalifah Ar-Rashidin, yang mana kerajaan Islam diperintah oleh khulafah yang adil, khalifah yang adil. Itu merupakan Khalifah Ar-Rashidin. Fasa kedua pun dah lepas. Fasa ketiga ialah zaman khulafah, pemerintahan yang menggigit. Menggigit ni maksudnya apa? Menggigit ni maksudnya pemerintahan diserahkan kepada keturunan. Yang mana bapa mati, anak ambil pemerintahan bapa, berketurunan. Seperti kita punya kesultanan juga. Kesultanan Melayu pun menggunakan pemerintahan kaedah menggigit. Kaedah menggigit ni maksudnya menyerahkan pemerintahan kepada anaknya, anak sulung masing-masing. Itu pun zaman tu pun dah lepas. Itu merupakan fasa ketiga. Fasa keempat merupakan bumi ini diperintah oleh pemerintah yang sombong. Bumi ini diperintah oleh raja-raja ataupun orang-orang yang sombong. Itulah zaman sekarang. Fasa keempat. Kita berada di fasa keempat sekarang. Fasa keempat ialah bumi diperintah oleh orang-orang yang menyokong konspirasi Dajjal. Orang-orang yang menegakkan Dajjal punya plan, cita-cita dia. Jadi apa yang kita melihat kat dunia sekarang, itulah konspirasi dia. Kita lihat keadaan bumi ni, yang mana setiap negara semua berebut-rebut bina bangunan yang tinggi-tinggi, semua yang mencakar langit dan sebagainya. Itu semua konspirasi dia. Kita lihat teknologi zaman sekarang, kita lihat bagaimana teknologi ni berjaya memegah-megahkan ramai orang dan sehingga membuatkan orang lalai. Kalau kita faham konsep kehidupan ni, sebenarnya kita ni telah ditipu atau telah diseleweng otak kita ni oleh barat. Sebenarnya kita punya set mind kita terhadap waktu rehat kita, contoh waktu kita rehat, contoh kita bekerja. Dalam konsep Islam, kita bekerja perlu bekerja keras dan tidak boleh selesa. Sebab kita bekerja, kalau dalam keadaan selesa, kerja kita tu takkan jadi bagus. Kerana kita kalau nak kerja kita hasil kita bagus, kita perlu tak selesa dalam bekerja. Bermaksud tak selesa tu, anda sangat bersungguh-sungguh. Jadi bila tak selesa, kita perlukan istirahat. Apa je istirahat untuk orang Islam, tuan-tuan? Sebenarnya istirahat kita ialah solat. Istirahat kita ialah solat, tiang agama kita. Itulah waktu rehat kita sebenarnya. Anda tak boleh cakap, solat ini merupakan satu yang memenatkan. Anda tak boleh kata solat ini merupakan satu pekerjaan ataupun benda yang penat nak turun naik. Tak, sebenarnya dalam Islam, solatlah tempat rehat kita.
Solatlah tempat kita mengadu kepada Allah. Apa benda yang kita letih sangat, apa benda yang kita tak selesa, apa benda yang tak selesai dalam urusan-urusan kerja, belajar dan sebagainya. Solatlah kita punya rehat kita. Sebenarnya tidur semua itu adalah penambahan. Ramai sekarang yang dah terbalik. Zaman sekarang ni, orang lebih memilih keselesaan ataupun waktu rehat ialah dengan cara main game, lepak, ataupun buang masa, mengisi masa lapang dengan cara yang tak berfaedah. Itulah yang ditukar segmen kita oleh Barat. Mereka cipta teknologi konspirasi Dajjal ni telah melalaikan kita daripada solat sehingga kita anggap solat ini sesuatu yang memenatkan. Perasan tak anda? Bila anda sedang membuat sesuatu yang melalaikan, contoh main game apa-apa, ataupun anda tengah buat kerja-kerja lain atau apa-apa pun, bila dengar azan anda akan rasa, aduh, azan ke? Ataupun anda rasa macam benda tu, alah azan. Macam itulah, maksudnya anda kurang suka tentang bila azan berkumandang. Jadi kita punya segmen dah diterbalikkan oleh Barat. Asalnya orang zaman dulu mendengar waktu azan mereka sangat seronok, waktu rehat mereka. Contohnya pada perang Khandak kan, kita tengok mereka menggali parit. Penat tu gali parit, bayangkan pasir tu kita nak gali dalam untuk peperangan. Bila dengar waktu azan mereka rehat, mereka rasa lega, oh kita rehat. Inilah waktu rehat. Itulah sebenarnya konsep orang yang bekerja keras. Itulah orang yang berjaya. Orang yang bekerja keras dan waktu rehat dia ialah solat. Dan waktu yang Nabi kata waktu rehat, solat, qailulah dan tidur selepas isyak. Ataupun sebelum pukul 10. Selepas isyak tu sebelum pukul 10 macam itulah. Tidur awal. Bangun awal. Tidur awal, bangun awal. Qiyam mulai. Jadi itulah orang punya rutin kehidupan yang berjaya. Orang yang berjaya punya rutin kehidupan. Jadi apa yang saya nak cerita? Ada kait. Okey. Saya masuk dalam surah Al-Qadr. Okey, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Okey, maksudnya apa tuan-tuan? Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadr. Jadi Al-Quran ni, nuzul Quran ini diturunkan pada malam Lailatul Qadr. Malam Qadar. Nuzul Quran ni. Tapi bukannya tarikh dia masih sama sekarang, tak, masih dah sudah lain. Jadi Al-Quran, nuzul Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Tapi kalau nuzul Quran sekarang tak semestinya jangan fikir pula sama, tak. Berubah-ubah. Yang boleh nampak Lailatul Qadar ni, saya ada dengar cerita. Abang saya mencerita, abang saya ni belajar berceria. Bidayah wa Nihayah. Dia ada cerita kat saya. Seorang wali Allah atau Nabi yang soleh, dia boleh tahu bila malam Lailatul Qadar. Kelebihan dia boleh nampak. Jadi kelebihan orang boleh nampak benda-benda gaib ni, hanya orang-orang yang tertentu ya Allah bagi kelebihan. Contoh, jadi Nabi apa yang boleh nampak malam Lailatul Qadar ni ialah Nabi Syam'un. Kalau anda pernah dengar lah Nabi Syam'un ni. Jadi saya tak berapa tahu sangat tentang kisah dia. Nanti saya akan baca dan jika saya dah faham, saya akan ceritakan dekat anda. Nabi Syam'un ni sangat-sangat hebat. Jadi kita terus ke ayat kedua. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Tahukah kamu apa Lailatul Qadar tu? Apa Lailatul Qadar tu? Okey, terus ayat ketiga, jawapan kepada ayat kedua. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah lebih baik dari 1000 bulan. Saya nak tanya anda, adakah anda akan hidup 1000 bulan? Adakah anda akan hidup selama 1000 bulan? Boleh, boleh jadi. Jika Allah kasih, jika Allah benarkan. 1000 bulan memakan masa 83 tahun atau 80 lebih. 87 nak dekat 90, itu 1000 bulan. Anda betul ke 1000 bulan boleh hidup? Tak tentu lagi. Jadi malam Lailatul Qadar ni seumpama anda beribadat. Anda beribadat satu malam saja, pahala dia sama seperti anda beribadat 1000 bulan. 1000 bulan. Jadi kalau kita dapat 2 malam Lailatul Qadar contohnya, pada Ramadan ni dan Ramadan akan datang, kita dapat pula malam Lailatul Qadar, maka seumpama anda dah beribadat 166 ya, 166 macam itulah, lebih kurang 160 lebih tahun. Adakah manusia hidup 160 lebih tahun? Tak. Jadi itulah keistimewaannya Lailatul Qadar ni. Jadi dikisahkan Nabi Syam'un ni
Dia hidup dia lama, umur dia lama. Dia pernah nak berkata kepada Allah, dia nak beribadat selama 1000 tahun. 1000 bulan, sorry. Jadi Allah kata, itulah kesungguhan Nabi Syam'un. Jadi Allah nak bagi kelebihan kepada umat Nabi Muhammad untuk mampu macam ni cerita dia. Nabi menceritakan kepada para sahabat tentang kisah Nabi Syam'un ni. Jadi para sahabat pun kata dekat Nabi, macam mana kami nak beribadat macam dia, sedangkan umur kami pun terhad. Umur kami pun ada yang mati 63 tahun. Tak sempat pun sampai 1000 bulan. Kami pun nak beribadat macam dia juga. Jadi sebab tu Allah turunkan Malam Lailatul Qadar. Ini adalah antara kisah-kisah dia. Kalau anda nak tahu lebih lanjut, boleh buka channel Ustaz Auni punya. Ustaz Auni ni sangat dahsyat dia punya sejarah dia. Dia punya kisah-kisah tentang sejarah ni memang dalam kepala otak dia je lah. Dia sangat hebat. Dia dan kisah-kisah ni dia boleh kait-kaitkan, kadang-kadang masuk ke cerita Ultraman lah, apalah. Kadang-kadang benda tu kadang-kadang kita dengar merepek, tapi sebenarnya memang boleh jadi ada kaitan. Sebab kita tak menelaah buku-buku sejarah. Dia memang bidang dia. Kalau anda minat dalam bidang sejarah lah. Okey, baik. Kita terus ayat ke-4. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Jadi pada ayat keempat ini dia menerangkan, pada malam itu turun para malaikat dan roh dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Baik. Jadi banyak sangat malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar. Jadi bukan senang. Dan diriwayatkan juga ada riwayat yang mengatakan Allah yang daripada langit ke-7 turun ke langit ke yang pertama pada malam Lailatul Qadar nak melihat hamba-Nya. Siapa yang beribadat kepada dia nak tengok siapa yang bangun malam, siapa yang bersungguh-sungguh menangis-nangis, berdoa kepada Allah, meminta ampun, meminta apa yang dia nak, minta keampunan. Siapa yang Allah tengok, siapa yang bersungguh-sungguh di dalam beribadahnya. Jadi malaikat banyak turun pada malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi sangat-sangat beruntung siapa yang dapat malam Lailatul Qadar tersebut. Jadi pada waktu itu malaikat banyak turun. Tanazzalul malaikah warruh. Apa maksud warruh? Ruh tu apa? Bukan roh kita. Ruh bermaksud dalam tafsir, ini tafsir ni bukan saya yang tafsir, tapi memang betul-betul tafsir. Ruh itu bermaksud Jibril. Nama bagi Jibril. Dia pun ada nama-nama dia. Ruh ialah merujuk kepada Jibril. Fiha biizni rabbihim, dengan izin Allah. Kalau tanpa izin Allah mereka pun tak boleh turun, dan mereka pun tak boleh naik, dan mereka pun tak boleh terbang kalau Allah tak izinkan. Jadi mereka naik turun daripada langit ke bumi. Sebab apa naik turun? Bukan mereka saja naik turun, mereka nak mencari siapa yang beribadat kepada Allah. Mereka nak mencari siapa hamba-hamba Allah yang sentiasa tekun dan sentiasa berdoa, mengambil kesempatan dalam Lailatul Qadar itu. Jadi min kulli amr maksudnya menyelesaikan segala urusan. Jadi sebab Lailatul Qadar ni biasanya pada malam 10 malam terakhir ni ramai orang beribadat kepada Allah. Jadi pada waktu itu malaikat semua banyak turun naik mengambil banyak sangat pahala-pahala daripada ibadat-ibadat daripada orang-orang mukmin, dan dibawa naik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita masuk ayat kelima. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi malam Lailatul Qadar ini sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Jadi pada malam itu starting dia malam tu bermula pada selepas maghrib sehingga fajar. Jadi sejahteralah siapa yang beribadah, ambil kesempatan pada waktu maghrib sampai fajar. Fajar ni bila? Sebelum azan subuh. Lepas azan subuh habis. Boleh. Jadi itulah kelebihan dalam malam Lailatul Qadar. Kita rebutlah starting daripada maghrib tu, cepat banyak-banyak beribadat. Sebab 10 malam terakhir tu, lepas maghrib sampai fajar. Pada malam itulah malam yang mana dalam istilah Islam selepas maghrib masuk hari lain. Jadi macam tu. Jadi itu serba sedikit tentang penerangan surah Al-Qadr. InsyaAllah esok jika tiada kekangan saya akan masuk dalam surah Al-Alaq.
Dan jangan lupa malam ni ada tadarus seperti biasa. Kita habiskan juzuk yang ke-7 insya-Allah. Bagi yang free boleh buka Al-Quran dah sama-sama pukul 10 malam insya-Allah, atau saya kalau saya lambat sikit janganlah tuan-tuan lambat juga masuk ataupun malas nak tunggu. InsyaAllah ada pukul 10 ataupun 10 lebih sikit ke. InsyaAllah saya akan cuba punctual. Buka juzuk ke-7. Kita akan habiskan daripada separuh juzuk sampai habis juzuk 7 insyaAllah. Kita mengikut kaedah yang diajar oleh Haraki, kaedah Al-Quran ini, mana waqaf, mana ibtidak, mana yang perlu kita berhentikan betul-betul, apa benda yang bacaan yang yang sering kita tak tahu mana satu tempat nak berhenti. Sebab Al-Quran ni macam buku cerita, kita perlu tahu tempat berhenti dia, tempat sambung dia. Jadi minta anda share kepada ramai orang supaya ramai boleh dapat manfaat, dan samping itu anda dapat banyak pahala kerana anda membantu orang lain dan membantu kenalan-kenalan anda yang sangat-sangat perlu dalam bimbingan Al-Quran dan sangat-sangat perlu untuk dapatkan Al-Quran waqaf ibtidak ini. Sangat-sangat penting untuk orang yang nak upgrade bacaan dia. Baik, setakat itu saja dah azan isyak. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.